menu bakar untuk anda semua. Dan Yana pun dah berada di stesen pertama kita pada hari ini di sebelah Yana. Yana bersama dengan Encik Muhammad Rizal Muhammad Rosli dari Gobang Maju. Gobang Maju. Gobang Maju ni dekat mana? Dekat Temelloh, kedai baru dekat Temelloh, dekat dengan tol Temelloh. Oh, sebab itulah Gobang Maju. Ya, Gobang Maju. Baik, Encik Rosli, hari ini nak kongsikan dengan penonton semua berkenaan dengan kalau kita tengok ni, ikan ni sangat-sangat fresh ni. Ikan tilapia. Ya, ikan tilapia. Di Gobang Maju ni memang terkenal dengan ikan tilapia dan patin. Tempat dekat dengan air Sungai Pahang lah. Okey. Jadi kita lebih pada ikan patin dengan tilapia lah. Ni saya tengok ada udang juga ni. Ini udang galah lah. Ya Allah, besar. Tengok sepit biru dia ni. Dia saiz besar lah. Kita buat juga untuk udang bakar dan tilapia bakar. Okey. Tengok ni. Wah, itu kalau kita tengok assistant chef ni tengah masukkan udang ke dalam kuali. Tapi kan, chef kalau boleh kongsikan juga, kalau kita bercakap tentang menu bakar ni kan, antara yang menjadi orang kata perkara pentingnya juga adalah orang kata perapan kepada ikan ataupun bahan yang nak dibakar tu. Mungkin boleh kongsikan sikit. Ya, saya akan share kita resipi kita. Inilah bahan-bahannya. Kita letak bawang, serai. Ini lada tomato. Yang ini yang lada dia tak pedas sangat. Kalau untuk kanak-kanak makan pun sesuai. Oh, lada tomato Lada tomato panggil dia. Jadi ini semua bahan-bahan yang resipi yang kita buat perapan untuk ikan bakar ni lah, termasuk udang bakar ni. Jadi saya masak untuk dia punya paste saja pun dah 3 jam. Wow. Betul-betul masak. Jadi bila kita perap pun dia punya aroma, dia punya rasa tu untuk semua golongan boleh makan. Daripada kanak-kanak sampai dewasa. Okey, baik. Kiranya semua bahan ni dikisar terlebih dahulu. Dikisar, kita akan campur dengan ni. Ini udang gerakau. Inilah yang sedap ni. Tak ada ni tak jadilah dia. Tak ada ni, dia biasa-biasa je. Kemudian dikisar, lepas tu dikisar, kita akan masak dalam 3 jam sampai pecah minyak. Barulah kita boleh buat perapan dan bakar dia. Okey, adakah paste yang sama juga digunakan untuk bakar ikan? Ya, sama juga untuk kita bakar ikan. Sebabnya dia boleh kombinasi untuk semua jenis ayam ke, sotong ke, ikan ke, boleh belaka. Daging pun boleh. Ini perapan ni untuk semua jenis masakan boleh. Baik, ini antara paste yang disediakan oleh Chef Rosli sendirilah kan. Tapi kalau macam saya pergi ke kedai-kedai bakar mana-mana kan, saya akan makan dengan ayam asam. Ya, ada juga kita letak ayam asam. Tapi hari ini tak ada nak buat lah. Tak ada nak buat. Tapi memang adalah disajikan bersama lah. Betul. Tapi kalau untuk ikan tilapia, ikan patin, lepas tu udang bakar ni, biasanya gu dia adalah apa tu? Gu dia ni, kalau biasanya orang dengar petai. Biasanya ikan bakar petai lah. Betul. Ini jodoh dia. Kalau kena dengan jodoh dia ni, makannya nasi kurang 2 pinggan lah. Betul lah tu. Setengah orang jadi 3 pinggan. Baik, Cik Rosli, kalau boleh kongsikan juga. Saya tengok dekat pinggan yang disajikan ni juga, bawahnya ada daun pisang. Okey, kenapa Cik Rosli gunakan daun pisang ni? Sebab kalau yang dalam kuali ni pun, periuk ni pun memang ada daun pisang juga di bawahnya. Daun pisang tujuan dia, kalau kita bakar ni, satu, kita tak nak bagi dia melekat. Jadi tekstur ikan tu dia tak pecah. Keduanya, aroma daun pisang ni akan membuatkan naik dia punya wanginya aroma bakar tu lah. Itu tujuan dia sebenarnya. Aroma daun pisang. Jadi daun pisang ni tak boleh tinggal lah. Faham. Dan kalau boleh kongsikan jugalah, kalau biasanya kita makan ikan kan, kadang-kadang ada bau hanyir. Betul. Antara tips yang boleh dikongsikan dengan penonton semua, macam mana sebenarnya kalau kita nak bakar ikan tu, kita nak hilangkan bau hanyir, rasa hanyir ikan tu? Biasanya kalau kebanyakan orang tahu ikan ni hanyir, kita akan sama ada pakai asam keping ataupun limau kasturi ke, kita basuh dengan lama sikit, insya-Allah hanyir tu akan hilang lah. Dia akan potong terus baunya. Jadi bila kita nak masak, sama ada bakar ke, gulai ke ataupun tempoyak ke, memang tak ada masalah lah. Hilang bau dia. Baik. Dan biasanya kan kalau kita makan sate kan, sate dia akan sajikan sekali dengan bawang, dengan timun dan sebagainya untuk orang kata menghilangkan rasa bakar tu kan, dan untuk kesihatan kita juga. Adakah sama juga untuk bahan-bahan bakar yang lain macam ikan, udang? Sebab saya tengok ada tomato, ada bawang, ada salad juga. Adakah ini juga? Ini hanya hiasan saja. Cuma kalau kita nak makan yang bakar seumpama macam sate tu, mungkin disebabkan arang, itu di karbon dia
yang membuatkan dia kena ada penawar dia lah. Penawar. Macam kita bakar ni agak simple sajalah. Ya, betul. Okey, biasanya berapa minit masa yang diambil untuk memastikan ikan ataupun udang ni betul-betul bakar? Kalau udang mungkin cepat sikit kot ya? Udang cepat sikit. Kalau macam ikan, kita ambil masa kurang daripada 15 minit lah. Okey. Sebab kalau kita tunjuk demo ni adalah untuk pakai dapur pemanggang. Dapur pemanggang ni kalau kita kapit tu dia cepat masak lah. Kalau kita dapur terbuka tu kita ambil masa. Guna arang bawah tu kan? Ya, betul. Jadi kalau kita pun masak pun ada isi petai, dia punya aroma dia lagi cantik lah. Itu saya tengok petai itu sendiri dihiris-hiris, bukan isi petai itu sahaja, tapi sekali dengan kulit dia sendiri dipotong. Sebenarnya kalau siapa-siapa biasa pakai kulit ni, dia tahu. Dia tak akan buang kulit lah. Kulit ni memang sedap juga. Ni abang saya kalau tengok ni terliur dia. Okey, baik. Cik Rosli, kalau boleh kongsikan juga, kalau dalam kalangan penonton kita sekarang ni, yang teringin nak rasa air tangan Cik Rosli di Gobang Maju, macam mana caranya? Jadi kalau siapa-siapa rakyat Malaysia nak datang ke restoran Gobang Maju, di Tol Temerloh dalam 2 minit saja, kedai barulah, kedai yang besar, boleh sampai ke situlah. Macam-macam ada masakan, ikan patin, ada ikan bakar, ada daging salai, lepas tu ada kuih-kuih kampung sekarang ni. Kuih-kuih kampung, ada kek. Jadi gulai patin tempoyak nombor 1 lah. Kena datang di Temerloh, Gobang Maju Tol. Gobang Maju Tol. Adakah Instagram dan social medianya juga? Gobang Maju dan Gobang Maju patin tempoyak. Ejaan tu kena betul. Dia bukan gebang, dia Gobang Maju. Okey, baik. Sekejap lagi anda nak rasa udang dan juga ikan tilapia yang disediakan oleh Cik Rizal kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, saya intai-intai di sebelah. Fatin dah bersedia dengan tetamu kita yang seterusnya. Masak apa tu, Fatin? Yana, tak payah intai-intai sebab dah boleh bau, Yana. Saya boleh bau daripada menu-menu dari Gobang Maju. Yana pun boleh bau juga antara menu-menu untuk stesen yang kedua ni. Okey, bersama saya hari ini dan kita nak perkenalkanlah dulu terlebih dahulu kan, Nur Syafira Sunandar daripada Kukus Klasik. Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Okey, nak panggil apa? Fira. Fira saja. Okey, baik Fira. Kita tengok depan kita ni macam-macam kan. Dengan ada kerabunya, kita ada roti juga. Okey, di Kukus Klasik sebenarnya apa yang cuba diketengahkan? Kita akan ketengahkan pada menu-menu klasik, menu-menu zaman-zaman P. Ramlee. So, pada zaman dahulu lah menu-menu yang untuk lama-lama. Patutlah nampak Fira pun macam klasik juga hari ini. Okey, kalau kita bercakap mengenai roti bakar ni kan, dia sebenarnya ada yang cicah dengan kari. Ya, betul. Tapi di Kukus Klasik sendiri, dia punya gurih ataupun cicah dia kita sedap dengan kaki ayam. Kaki ayam. Kenapa kaki ayam? Itu idea asal daripada pemilik sendiri. So, kita akan bawakan kelainan lah pada restoran kami. So, kebiasaannya kita guna kari daging, kari kambing. Betul. Kita buat kari-kari kaki ayam. Untuk siapa yang mungkin teringinkan roti bakar dan juga kari ayam, boleh terus ke Kukus Klasik. Tapi sebenarnya kita nak bercakap dengan lebih mendalam lagi berkenaan dengan roti bakar. Roti bakar dia bukan roti bakar biasa-biasa. Dia punya orang kata keistimewaan dia, cara dibakar dia. Kalau boleh dikongsikan juga, Fira. Okey. Kalau roti yang kami gunakan sekarang ni dibekalkan oleh peniaga Bengali yang dah berniaga sejak daripada 1940-an. So agak lama jugalah dia dalam niaga. Sambil-sambil Fira kongsikan tu, kita nak tengok juga demo macam mana nak sediakan roti bakar tu, macam mana nak bakar dia, nak potong ada cara ke kan? So roti bakarnya kami akan letak di atas alas untuk dapur yang menggunakan arang lah. So untuk asap dia tu kita akan meresap kepada roti itu tu. Itu ke yang istimewa dia? Ya, betul. Berapa lama, Fira, kalau kita nak betul-betul rasa macam sempurna roti bakar kita tu? Kalau untuk menyempurnakan roti bakar tu dalam masa 5 ke 6 minit macam tu. 5 ke 6 minit siap. Selalunya kalau pelanggan datang kita order baru buat lah. Betul. Jadi dapatlah panas sikit tu. Sedapnya. Okey, selain daripada menu bakar dan juga ada menu-menu lain di depan kita ini, yang istimewanya di Kukus Klasik ini sebab apa, dia ada ini iaitu tomoy, yang mana makanan daripada kemboja kalau tak salah saya, ataupun sausage Cambodia lah. Kalau kita tahu juga, saya secara peribadinya tak pernah cuba, Fira. Saya tak pernah cuba. Kena cuba. Sebab kalau kita lihat kan, kita pernah lah tengok pelbagai menu-menu yang kita, kalau kita ke Thailand ke mana-mana, kita banyak. Kalau di Malaysia sendiri, macam mana sebenarnya boleh ada ilham untuk kita nak bawa masuk tomoy? Sebenarnya sejarah mula daripada tomoy ni sebenarnya daripada orang-orang yang berhijrah daripada negara-negara lain tu datang bawa Malaysia ke sendiri. Lepas tu kalau
di Malaysia kita akan variasikan benda tu supaya boleh diterima oleh rakyat Malaysia. Maksudnya di sini kalau mungkin Fira boleh kongsikan sikitlah macam mana proses nak kita nak buat dia dan sebagainya. Tomo ni sebenarnya daging bakar yang dicincang. So dimasukkan ke dalam usus nipis lembu. So selepasnya dimasukkan tu, benda tu dia akan dijemur untuk beberapa hari untuk dikeringkan. Kemudian bila dikeringkan tu dibekukan. Selepas dibekukan baru dikukus dan dibakar. So proses dia tu agak lama. Proses dia agak lama kan. Jadi kalau pelanggan dah sendiri macam teringin nak makan tomo ni, macam mana agaknya nak kena tunggu order dan juga dia akan bakar terus bagaimana? Kita dapat bekalan tu dalam bentuk frozen. So selepas frozen tu kita akan kukus. Kemudian bila order daripada customer kita akan bakar. So untuk daripada customer agak sekejap, cumanya mendapatkan bekalan tu yang proses dia tu. Sambutan sekarang ni memang luar biasa lah. Ya, sangat-sangat luar biasa. Okey, kalau kita tengok antara cara, jom kita pergi ke sana sekejap. Kita nak tengok juga cara macam mana kita nak sediakan ataupun cara bakar tomo ni kan. Berapa lama sebenarnya Fira untuk kita bakar? Kalau untuk bakar, untuk dalam satu cucuk tomo tu ada dalam 5 ke 6 minit selepas dikukus. Kemudian tu asap dia. Kemudian apabila dia punya jus daripada daging tu sendiri keluar, baru kita akan hidangkan kepada customer. Seronoklah. Kalau yang ini belum lagi lah. Belum, dia baru nak bakar lah. Baik. Okey, masa sepanjang PKP untuk kukus klasik sendiri terkesan tak? Ataupun ada inisiatif lain untuk menjadi pendapatan ke? Okey, kalau untuk waktu PKP akan memberi kesan besar lah kepada perniagaan sendiri sebabnya orang ramai tak boleh keluar kan. Tapi kita cari inisiatif lain untuk buat ambil order secara atas talian. Atas talian dan kita hantaran ke rumah. Okey, antara menu-menu ni boleh lah. Roti bakar ada. Ya, semua ada. Kalau tomo sendiri? Tomo sendiri pun ada juga. Boleh. Ada frozen juga kalau tak silap saya. Betul. Okey, jom kita ke sana semula. Kalau kita nak tengok juga antara menu-menu lain juga yang disediakan. Kalau boleh dikongsikan, kita mula dari sana. Okey, ni ayam masak kunyit. Kemudian seterusnya patin asam pedas dan kita akan buat sejenis lauk lagi, patin tempoyak. Lepas tu tomo tu sendiri akan kerabu betik. Dipasangkan dengan kerabu betik tu. Kerabu betik. Okey, ini dah disediakan ni. Memang macam ni ke cara sajian dia? Kita sajikan dengan kerabu betik, kita ada bawang sedikit, ada cili juga. Ini adalah gu dia ke untuk kita mungkin kita dah bakar untuk kita nak menetralkan balik ke? Dia punya cili tu untuk hiasan saja, cumanya kita akan bagi sambal cili yang telah di blender sendiri. Dia ada sos dia ke Fira? Sos dia tu sambal tu dah dicicah sendiri dengan sambal tu. Okey, saya dah halang-halang dekat depan mata saya ni, selalu susah nak pergi cari. Kita nak cuba. Kita harap ini yang panas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Dia cabaran sebenarnya. Okey, Fira, memang rasa dia sedap sebab dia panas-panas lagi. Kita rasa dia macam sausage. Dia rasa okey je, cuma dia ada macam kenyal dan juga dia ada rangup dia juga. Rangup tu adalah usus dia. Wow, okey, penonton kena cuba. Siapa yang belum cuba lagi, tomo ni boleh terus dapatkan dekat mana-mana. Selalu kita nampak je. Kita nampak je dekat tepi-tepi, tak berani nak beli. Hari ini memang saya rasa secara peribadinya sedap. Berapa ringgit kalau satu batang satu? Okey, untuk set kita ada 2 pieces dengan kerabu. Tapi untuk satu batang tu kita berjual RM3. RM3. Okey, Fira boleh kongsikan Instagram. Ada penonton tu macam kat mana ni nak dapatkan ni? Okey, untuk sesiapa yang ingin datang mencuba ke restoran kukus, boleh layari Instagram kami Kukus Klasik ataupun web sahaja Kukus Klang. Lokasinya di Klang. Baik, saya nak habiskan saya punya tomo ni. Ada sedikit lagi untuk saya nikmati betul-betul. Sementara itu saya nak kongsikan dengan anda penonton berkenaan trivia topik kita hari ini. Jadi kita saksikan. Tahukah anda makanan yang dibakar atau dipanggang mempunyai lemak yang lebih rendah? Ini kerana teknik masakan ini dapat membantu mengeluarkan lemak semula jadi dari makanan serta mengurangkan penggunaan minyak ketika proses memasak. Menurut satu kajian yang telah dibuat, menu ikan bakar antara makanan yang dikatakan mampu meningkatkan kesihatan otak untuk bekerja lebih cemerlang.
Namun begitu, ada yang berpendapat bahawa makanan yang dibakar boleh menyebabkan kanser. Hal ini dikatakan berpunca daripada asap pembakaran yang menyumbang kepada kewujudan karsinogen, iaitu bahan yang boleh mencetus pertumbuhan sel bara dalam tisu hidup. Bagaimanapun, terdapat beberapa cara masakan yang boleh mengurangkan penghasilan karsinogen. Antaranya ialah memasak dalam keadaan suhu yang rendah dan kikis bahagian yang hitam terlebih dahulu pada permukaan makanan yang dibakar sebelum dimakan. Justeru, perlu diingatkan juga adalah lebih baik mengamalkan konsep bersederhana dalam setiap pemakanan yang diambil. Itu dia tadi sedikit info berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Ikan bakar kami dah kongsikan. Udang bakar kami dah kongsikan. Tadi Fatin dah kongsikan juga bersama dengan anda tentang tongmo bakar ataupun sausage bakar. Seterusnya, tak sah kalau kita buat menu bakar kalau tak ada sotong bakar. Untuk itu yang nak bersama dengan Nurul Izzah binti Zainal Abidin dan juga Encik Muhammad Isa Harun dari Mak Kimbo. Ya, betul. Izzah, apa khabar? Saya sihat, Alhamdulillah. Terima kasih kerana sedia bersama dengan kami. Okey, kalau yang nak tengok dekat depan ni ada macam-macam menu sebenarnya. Tapi ini antara yang disajikan di Mak Kimbong. Yes, betul. Restoran Mak Kimbong lah. Betul. Okey, tapi hari ni fokus kita adalah sotong bakar. Besar betul sotong bakar tu. Izzah, kalau boleh kongsikan, sotong apa yang digunakan ni? Okey, sotong kita ni digunakan, kita dapat stok daripada negara luar, iaitu import. And then memang jarang ada dekat Malaysia lah. Okey, memang kalau macam tempat lain memang jarang ada sotong besar macam ni lah. Okey, sotong besar macam ni, saiz dia boleh mencecah 1.2 kilo paling besar. Wow. Tapi kita ada juga yang kecil. Yang kecil kita akan 400 gram yang paling kecil. Tapi saya rasa sotong ni sotong viral kan? Betul. Sebenarnya dari social media kita lihat kalau cakap sotong bakar, memang sotong bakar ni lah yang akan muncul. Betul. Dan tadi sebut 1.2 kilo. Yes, betul. Yang paling besar lah setakat ni. Baik, kalau pengunjung datang ke restoran dan sebagainya, adakah ini juga permintaan yang paling tinggi? Okey, buat setakat ni, inilah permintaan yang paling tinggi. Tapi kalau andai kata customer tak suka sotong bakar sebab certain ada yang tak suka pedas sangat, kita ada juga sotong masak sambal. Dia macam pedas-pedas manis, betul. Okey. Yang ni ya. Sotong masak sambal. Yes, jadi betul. digoreng bersama dengan sambal. Tak, dia direbus and then dia letak sambal lah. Okey. Baik, kemudian ada juga sotong goreng tepung. Ini wajib bergunah lah. Wajib ada walau di mana-mana sahaja. Betul. Okey, tapi kan Izzah, kalau Izzah boleh kongsikan juga kan. Biasanya kalau kita nak masak sotong ni, tak kisahlah sama ada kita rebus ke ataupun kita bakar ke. Macam mana kita nak memastikan sotong tu tak terlalu liat? Okey, kalau cara kita nak masak, kita dah ada masa dia tahu. For example, kalau masak sotong bakar, kita make sure 10 minit saja. So kita tak boleh terlalu lama, kita tak boleh terlalu sekejap lah. Kalau terlalu sekejap, dia takkan masak lah sebab dia besar kan. Okey, adakah itu hanya untuk sotong gergasi yang saiz ni macam ni dalam 5 ke 10 minit ataupun semua jenis sotong pun sebenarnya? Semua jenis sotong lebih kurang. Kalau macam goreng ni pun sama juga. Tapi sotong goreng ni tak boleh terlalu lama lah sebab dia goreng, make sure minyak panas, after dah masuk, after 5 minit macam tu dah okey dah. Sebab nanti kalau masak lama-lama dia akan liat lah. Betul. Dan dari segi paste dia ataupun sos dia pula macam mana? Paste yang kita gunakan adalah untuk sotong bakar, kita gunakan bawang merah, bawang putih, halia, cili kering, kita blend sekali semua. And then after dah siap masak, kita akan letak dekat atas sotong lah. Dan ini yang berbeza? Ini sama, sotong sambal juga. After dah siap masak, kita akan letak ni lah. Waktu bakar kita letak ni, and then after dah letak kat pinggan, kita letak sambal ni pula. Okey, kalau biasanya kan nak masak sotong ni, setengah orang tak adalah potong ataupun orang kata kelar sotong tu begitu. Tapi kenapa dikelar begini? Kalau yang ni macam yang ni tak ada kelaran pun kan? Ya, yang ni belum. Kita after kita dah terbalik kan baru kita kelar. Kenapa tu? The reason untuk kita memastikan dia make sure untuk dah masak betul-betul masak bahagian dalam lah. Baik. Dan tadi saya juga sempat bersembang dengan Izzah. Saya tanya kalau harga dari segi harga untuk satu ekor sotong yang saiznya 1.2 kilogram ni kan, dalam lebih kurang berapa? Dalam 50 ke 60 RM sahaja seekor. Okey, untuk seekor yang besar macam ni dia boleh share untuk 3 ke 4 orang makan lah. Ini kalau makan seekor pun dah kenyang tadi. Tapi macam yang Izzah katakan tadi jugalah, ada juga sotong yang saiznya 400 gram. Yes, betul. Kalau yang macam tu harganya pula bagaimana?
Harga untuk yang kecil RM18 sahaja. Dia bermula daripada RM18 hingga ke RM60 lah. Tepuk dada, tanya selera nak makan yang kecil ke, nak makan yang besar ke. Okey, serius ni Izzah, kalau boleh kongsikan juga. Kalau kita tengok sotong ni, dia memang sedap makan begitu sahaja ataupun ada sambalnya. Okey, kita ada sambal. Apa? Okey, kita sotong kita akan cicah dengan sambal air asam. Dengan sambal kicap. Antara dua sambal ni lah kita akan sediakan. Ya Allah, terliur saya tengok air asam ni. Sambal kicap. Yang ni? Yang ni cencaluk. Okey, sebab kita dekat kita punya restoran ada banyak jenis sambal untuk customer lah, which is customer suka yang pedas-pedas tu. Kita ada sambal belacan goreng, sambal belacan cair dengan sambal cencaluk. Tapi banyak lagi jenis sambal lah yang lain. Orang kata tak Malaysia lah. Kalau tak ada pelbagai jenis sambal. Yes, betul. Kan? Okey, baik. Kalau kita tengok kat atas meja ni pun, macam awal-awal tadi yang nak kata, ada pelbagai menu lain yang juga disajikan. Betul. Antaranya kalau Izzah boleh kongsikan. Dekat restoran kami ada juga menyediakan nasi campur. Antara lauk yang digemari ramai, udang sambal, daging salai masak lemak. Ni tengok ni daging salai. Ni ikan patin tempoyak. Wajib ada. Okey, asam pedas ikan tenggiri, pajeri nanas, jantung pisang, kerabu, siput sedut dan ayam percik. Wow, macam-macam jenis menu yang ada. Okey, Izzah, kalau boleh kongsikan juga, kalau dalam kalangan penonton yang nak berkunjung ke kedai ataupun nak check out Instagram ke social media yang lain ke, bagaimana caranya? Okey, untuk kepada penonton yang dekat rumah tu, kalau nak tengok kami berada di Instagram, boleh search Mak Kimbong ataupun Facebook Restoran Mak Kimbong. Juga kami ada di TikTok. Okey. Boleh search juga Mak Kimbong. Banyak juga social media yang ada. Betul. Sebab dekat tempat kami ada juga yang special ikan bakar dan juga ayam beranak. Ini juga dua menu yang paling special lah. Kalau orang datang tu nak ikan bakar, nak ayam beranak. Inilah. Lain macam ayam beranak. Kenapa dia panggil ayam beranak? Bila kita belah, dalam dia ada isi iaitu kentang, ada macam tomato. Mungkin boleh kongsikan? Boleh. Kejap ayam beranak. Lain macam. Tapi adakah ini juga antara permintaan yang tinggi? Yes, betul. Okey, bukan sahaja nak kongsikan tentang sotong bakar bersama dengan anda. Tapi ni ada isi, dia ada cili, ada telur, ada kentang. Ayam ni digoreng ke dibakar ke? Ini dibakar. Oh, dibakar juga. Ini dibakar lah. Macam-macam dekat dalam tu. Betul, ada telur, ada ini cili. resepi dari mana? Resepi ni kita buat sendirilah. Resepi yang yang Mak Kimbong tu buat. Maksudnya macam kita kumpul idea and then kita buat. Menarik sangat-sangat. Dan kalau kita lihat sotong tu pun macam dah nak masak ke? Betul, dah masak dah. Lagi tinggal berapa minit agak-agak tu? Dah masak. Dah masak dah. Okey, kalau saya nak cuba sikit boleh tak? Boleh. Ada tak pinggan? Pinggan ke sudu ke? Tak pun sekejap lagi pun boleh. Saya nak cuba. Tapi kalau kalau kita bercakap tentang lauk kan, sotong bakar dengan lauk mana yang paling sedap? Kalau sotong bakar saya ambil dengan daging salai masak lemak lah. Ambil nasi putih and then cicah dengan kuah asam ataupun kuah kicap. Memang sedap. Insya-Allah. Ini sekejap lagi semua kru jangan ke mana-mana. kita makan bersama-sama. Tapi kepada anda semua, jangan terliur banyak sangat.